Managerial communication skill, kemahiran si kepengurusan. Kita nak menguruskan komunikasi tu, prosedur, decision maker. Ada budaya yang ramai dalam tu. Ada bermacam-macam fikrah dalam tu. Jadi komunikasi ni kita susun, kita tu pakai yang mana perlu pakai email, yang mana perlu pakai memo. Memo tu tampal lah. Kan memo tu tampal ke apa ke. Yang mana perlu penyampaian mesej tu bukan lagi menggunakan ketua jabatan. Bawah tu main peranan tau. Ketua jabatan, dekan, timbalan net chancellor, arahan net chancellor kan. Tiga beradik kan. Betul, adik pergi basuh pinggan. Siapa suruh? Abang. Kan? Hello, basuh pinggan. Kan? Siapa suruh? Mak. Main lagi kan. Oh, ya kan. Tegas kan. Loh. Kan? Kan tu pernah suruh. Oh, aku angkat kan. Ada je. Anak tak takut kaya, dia takut kat mak. Anak tak takut dekat mak, dia takut kat ayah kan. Tak kisahlah mana. Yang mana yang tertinggi sekali kan. Itu semua tu perlu ada. Yang mana tak boleh, mak akan minta tolong ayah yang arahkan. Yang mana yang ayah tak boleh, ayah akan minta mak yang suruh. Dia mau dengar kan. Kalau nak makan ubat ni, ayah dia garang. Enggak dong, tak nak kena suruh mak ni. Anak aku, ubat dong kan. Mak dulu, mak ni kan, dia dengar kan, nak boleh pujuk kan. Mana semua tu tak boleh dibuat dalam satu perkara yang sama, rutin yang sama, kaedah yang sama. Jadi bila tak boleh buat kaedah sama, ia perlu diuruskan. Kerana ia perlu diuruskan. Okey. Ni objektif nak tengok apa? Asas apa prinsip asas bagi managerial com, nak tengok fungsi komunikasi kepengurusan managerial com dan juga identify apa kepentingan dia. Jom. Tu kaitan antara apakah related with managerial com in workers, together with workers, together in the organisation kan. Apakah dia punya perkaitan dia kan, iaitu apa, dalam sebuah organisasi kan, mana mungkin apa tu organisasi tak berlaku di dalam perhubungan bos dengan anak buah, pengurus dengan pekerja. Mana boleh. Saya tengok muka Tuan Suhairi, kata Tuan Suhairi bos, saya pekerja. Tengok muka Tuan Suhairi, oh okey. Dah tahu dah nak kena buat. Pertama kena buat ni, kedua kena buat ni, production kena sampai kan. Saya datang muka masam nyu kan. Tuan Suhairi tengok pula muka saya. Dah tahu dah. Dinor ni dia nak ni kan. Betul ke? Confirm ke? Tak boleh. Dia mesti melalui komunikasi. Bacaan muka ni betul lah ada kan. Saya bukannya nak tambah gaji, saya nak minta cuti. Kan? Sebab nenek saya sakit, ibu saya sakit, anak saya sakit, bukan saya nak minta gaji. Oh, dalam muka-muka masam macam ni selalunya nak naik gaji. Kan? Nampak? Itu dah tanggapan. Itu adalah satu mungkin tomahan. Akan ada berlaku apa? Akan ada berlaku pergelutan lagi dekat situ. Kan akan berlaku apa? Perkara yang buruk, implikasi dia akan jadi lebih besar. Dia jangan main-main kan. Dan benda betul pun orang marah kan. Weh, gemuk sini. Padahal memang badan dia gemuk pun. Nampak? Weh, gemuk sini. Weh, hang tak ada cakap baik-baik ke? Kan? Aku tampar mulut kau nanti kan. Nampak? Itu kan cakap benda betul tu. Kan? Kau boleh lah, kau nak emas kan, bos kan. Kau apa masalah kau? Kau panjang gaduh kan. Perlu ada komunikasi yang baik kan. Proses dua hala yang baik. Tidak ada kecap-ngecap, tidak ada beli-membeli. Iaitu apa kita nak rumuskan benda ni? Iaitu komunikasi yang profesional. Kan? Selalu tutup profesional. Kan? Jangan terbawa dengan emosi. Jangan terbawa dengan pangkat. Kan? Jangan terbawa dengan jangan terbawa dengan jawatan atau pangkat kan. Jangan terbawa dengan kebiasaan. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Saya dah biasa lah ni kan. Masalahnya kita duk buat biasa tu benda yang salah. Kan? Lu tak malu ke sikit-sikit ambil hamper, ambil hadiah, ambil wang puluh-puluhan lah apa semua. Nak laju kena RM20 kan. Hang tu dah bayar gaji tau. Apa nak ambil RM20 lagi?
just sudah kan. Kalau nak dapat E, nak rangsang saya dapat E, dia dah bagi saya 100 tapi tak dapat E lagi tahu kan. Ini untuk mendorong saya bagi E saja. Ni ada 33 bagi 100. Kenyang saya 3,300. Tapi kenyang saya adalah kenyang yang haram, yang Allah laknat. Kan? Makan duit haram. Kan? Kerana minta duit mendorong untuk mendapatkan sesuatu. Kan? Itu tak boleh lah kan. Jadi dia perlu ada buhala yang profesional kan, yang boleh melicinkan urus takbir syarikat. Urus kan, dia adalah seorang yang tua, dia yang akan lead, dia yang tahu apa yang dia nak untuk syarikat, apa yang dia nak kembangkan untuk syarikat, apa kehendak syarikat, apa masa depan syarikat, macam mana syarikat tu boleh long lasting, bertahan lama. Pengurus, tak nak pengurus kat syarikat tu dia boleh bertahan sebulan, 2 bulan je, bankrupt. Cari lagi sampai bila nak kerja, nak jadi pengurus dekat syarikat-syarikat 2-3 bulan je bertahan. Jadi dia kena rancang. Kan, dia kena ada objektif, dia kena ada misi, visi, motor. Seorang pengurus tanggungjawab tu untuk adakan semua tu supaya nak selamatkan orang lemah dekat dalam lautan. Kena lengkap, kena ada boat, kena ada safety jacket, kena ada pelampung, kena ada bunyi whistle yang boleh menarik perhatian, kena ada bling-bling tu, lampu. Boleh ada orang ramai dekat selamatkan ni, buat kita kecil je. Bau dia orang ramai, prosedur kena lengkap. Kan, tata cara kena ada. Mana boleh terpilih orang ni tak pernah suka kita benda dia, orang ni dia rapat dengan kita lah, kita jam lah, tak boleh kan. Kita sebagai polis kan, orang awam pun kita tangkap anak kita kalau buat salah pun, tu kalau betul jujur dan amanah lah, anak kita pun kita gari juga macam mana kita gari orang awam kan. Memang sedih itulah yang berlaku pada Nabi Allah kan, Nabi Nuh alaihi salam kan, yang sedih kan, kerana isteri dan anaknya tidak mahu taat kepada untuk memperakukan Allah SWT sebagai Tuhan yang layak disembah. Nabi Nuh kehilangan isteri dan anaknya yang derhaka kepada Allah SWT, yang dihukum oleh banjir yang besar kan, tak sempat pun nak diselamatkan. Marilah anakku, marilah isteriku kan, kembalilah pada Allah kan, tak apa. Kami akan panjat bukit yang tinggi, kami akan selamat dekat bukit tu. Sedangkan Allah kata tidak ada satu pun yang terselamat kecuali dalam bahtera Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kan? Jadi nampak kan, bukan urus dia yang mudah. Orang yang dia suka pun dia tangkap, orang yang tak suka pun dia tangkap kan. Tapi tuan-tuan boleh tepuk dada tuan-tuan dan puan, tanya apa yang berlaku dalam negara kita, terpilih ke tak terpilih. Tak apa, tak perlu share kan, itu kita jawab bonus lah dalam hati apa yang sedang berlaku kan. Saya juga akan tepuk dada saya sendiri untuk saya kenang kan, untuk saya sunyi sendirilah kan, sebab benda ni bukan berlaku dekat pelajar-pelajar kan, ini semua berlaku kat sesiapa pun. Syarah apa semua kan, ada tak yang terpilih kan, sebab kita nak letakkan satu standard prosedur kan terpakai untuk semua. Macam negara kita kan, prosedur tu terpakai juga kepada bekas Perdana Menteri. Sebab tu bekas Perdana Menteri ada dua. Ada satu bekas Perdana Menteri dan satu yang dah menyandang Perdana Menteri. Satu pernah dihukum dan sekarang ni sedang menjalani hukuman. Datuk Seri Najib sedang menjalani hukuman penjara. Our PMX kan, our Prime Minister now kan, pernah juga dikenakan hukuman penjara. Apa yang saya tak pernah kan, dilucutkan jawatan pernah, ditelanjangkan pun pernah kan, ditahan lokap pernah, dipenjarakan pernah, semua saya dah rasa. Jadi saya tak nak buat pada yang kejaman ni kepada yang lain kan. Tu antara jiwa besar yang ada Perdana Menteri kan, orang kalau letak hanya penjara aku dulu kan, penjara buatlah macam mana Perdana Menteri kan, orang yang berkuasa dalam urus takbir lah kan. Itu sebagai contohlah kan. Saya dah kena dah dulu masa saya kecil, saya miskin kan, jadi saya tak nak lah anak-anak depan saya ni miskin macam saya dulu. Itu jiwa besar miskin, rasalah pada muka miskin, balik kan, rasalah miskin, aku pun dulu miskin, anak usaha lah
Padahal kita dah senang lah masa tu kan. Nak bayar zakat. Aku pun dulu tak ada siapa pun duit zakat nak bayar dekat aku. Aku suka sendiri kan. Nak minta duit zakat kat aku. Tak boleh cakap macam tu. Allah kan. Kaya apa tu. Sekiranya kita dah cukup haul kan, dah cukup mampu untuk bagi, kena keluarkan zakat. Zakat bukan zakat yang tu, zakat apa, zakat fitrah kan. Zakat yang ni lah kan, pada Ramadan ni lah. Zakat pendapatan, zakat tenaga, zakat emas. Ni yang perempuan ni kan, ada emas kan, kalau cukup haul kan, tu saya tak tahu lah berapa cukup haulnya kan, kita tengok balik lah kan, cukup gram dia kan. Satu lagi ada emas perhiasan lah, ada emas, saya pun tak pandai lah kan, tapi kena bayar zakat tu, zakat emas kan, bukan ada bulan puasa saja. Okay, sebab apa, pengurus ni lazimnya dia akan deal dengan apa, dengan dia bukan deal dengan pekerja dia je kan. Syarikat nak berkembang, mana boleh syarikat terperonyok dalam kepompom dia je. Syarikat kata dia buat syarikat air, saya air je, saya yang air lah, dia kena buat baik dengan syarikat pembekal air. Kalau dekat Perak ni lembaga air Perak, kena ada baik dengan kilang yang boleh membekalkan botol, gula kan, garam ke, perisa ke, dia kena apa, vendor dia banyak. Dia tak boleh dia je kan. Dia tak boleh buka satu syarikat yang duduk di bawah tempurung. Macam seperti katak bawah tempurung kan. Tak boleh. Dia akan menggunakan pembekal yang lain dalam untuk meneruskan. JKWSP kan. Saya simpan duit tu. Kenapa saya nak ada buat baik dengan apa, makcik-makcik cleaner. Habis toilet, tandan, bilik bangunan KWSP nak bersih, nak berkilat ke, siapa yang nak buat? You nak buat. Tak boleh. Kita kena ada pembelajar allocate-kan untuk apa? Bahagian unit pembersihan. Sampah bolat kita sedap dia makan lunch semua. Apa boleh tu sampah? Siapa yang nak kutip tu? Kan? Macam-macam kita tu lah yang kita anggap macam mak-mak kita lah kan, nak muliakan mereka kan. Kalau makcik tak dengar, hancing lah bau tandas tu. Kan? Semua main peranan, semua main apa, tugas yang penting antara satu sama lain kan. Boleh kita bekerja dekat tandas yang kotor, sampah yang ulat-ulat kan, yang kita buang nasi makan lunch ke apa ke, buat apa, potluck ke apa kan, habis besar lemah tu sampah tu kan, makcik lah putih kan. Sebab tu kalau ada potluck ke pagi, makcik cuma, makcik berhenti dulu, jangan buat kerja lagi makcik, sekali makcik sambung, meh makan dulu dengan kami kan. Makcik tu akan, tahu ni aku cleaner je kan, macam aku ni macam apa, pengurus pula kan. Jadi aku nak kerja sungguh-sungguh kan. Ada sampah yang nak terbuang kan. Ini buat kita apa, jadi ada health environment dekat dalam apa, syarikat, dalam organisasi. Tadi pengurusan ni mengelolakan, mengurus takbirkan, tata kelola, merancang, memelihara. Itu adalah mengurus. Itu adalah pengurusan. Membuka file kan, file kan dalam kepala surat rasmi, meletakkan rujukan. Nampak? Senanglah ni rujuk. Kalau kita pakai kepala rujukan 1, ini adalah berkenaan dengan arahan. Untuk kepala rujukan yang kita pakai kurungan 2, ini adalah arahan yang keluar. Untuk bracket yang kurungan yang ketiga, ini adalah edaran dalaman. Untuk kurungan yang keempat, kod-kod tu kita uruskan. Kita sebagai orang buat ni, buat tu kan. Jadi nak tengok senang tak? Tengok depan, kepala depan je. Kod 1, kod 2, kod 3, kod 4 kan. Kalau terabur semua surat dalam tu, nak tengok harian bulan, hari-hari surat berapa banyak masuk. Jenuh. Nak cari balik-balik kan. Jadi kita dah sort kan. Sebab tu penting tu yang 5S tu. Seisi, seiro, seiko. 2 lagi saya lupa kan. Seire, seiko, seisi, susun, rancang lah apa benda kan. Yang amalan 5 budaya Jepun tu kan, 5S tu. Kan? Itu akan memberikan apa? Memudahkan untuk pencarian. Buat arkib kan? Kita kan, lagu kan? Lagu tu bila? Anak 04, lagu ni ada berjuta-juta lagu kan? Kau lagu 1960 apa dia? Letakkan satu file. Kan mudah begitu. Itu namanya kita mengurus. Kan? Menurut Cons dan Wishlist pada tahun 1992. 1992 dah cerita dah tentang pengurusan ni. Kan? Sebab apa? Mudah kan? Pekerja akan jadi silih berganti. Kalau kita tak uruskan apa, file meja semua kan, alah kita nak cerita. Macam mana nak bekerja ni semua kan. 2-3 hari menti lagi. Masuk kerja baru. Okey, cara tu ni kan. Ulang benda yang sama. Kan? Ini cara tata cara, baca dulu. Saya tahu awak nak tanya banyak, tapi baca dulu. Saya nak awak baca dulu. Kemudian baru kemukakan soalan. Awak jangan kata awak tak tahu. Sebab saya dah bagi.
dan saya bagi awak peluang untuk tanya apa yang tak tahu. Jadi nak tak nak kita kena baca lah. Dan kita tak boleh bagi tahu apa, saya tak tahu. Tak tahu kenapa tak tanya, kan, nampak? Sebab saya tak boleh nak tumpukan awak seorang je. Saya ada tugas-tugas yang lain lagi. Baca dulu, esok saya nak. Apa? Saya luangkan 1 jam. Kita nak lari kat mana lagi? Kan? Jadi kita akan tanyalah apa yang kita tak clear. Komunikasi kepengurusan. Kan? Komunikasi kepengurusan ialah tadi kita tengok pengurus, kepengurusan, sekarang kita tengok komunikasi kepengurusan. Komunikasi adalah apa? Komunikasi adalah menyampaikan maklumat bermula daripada sumber, ada mesejnya, menggunakan saluran apa dan sampai kepada penerima. Itu komunikasi lah. Sekarang kita tengok komunikasi kepengurusan. Komunikasi kepengurusan adalah satu proses pertukaran dan penyaluran maklumat daripada suatu sistem kerja yang dibentuk, diubah suai serta dilaksanakan mengikut kehendak dan penyesuaian semasa kepada satu arah pencapaian matlamat yang telah ditetapkan. Dulu, awal dulu nak bagi maklumat itu semua sampai, gunakan surat. Kan? Mungkin dulu. Tapi sekarang, ubah suai. Benda yang sama juga iaitu pertukaran maklumat, penyampaian maklumat, kan? Nak capai kehendak yang sama, matlamat yang sama, tapi ubah. Sebab dah ada peredaran zaman. Sebab dah ada apa? Budaya yang dah majmuk. Jadi kita kena ubah mengikut kesesuaian. Tak boleh guna tahun tok nenek moyang kita lagi. Nak guna yang sekarang ni tak sesuai. Tak pakai tu saya guna contoh burung merpati. Takkan nak pakai burung merpati lagi? Tak payah dah, pakai email je. Burung merpati datang kena tembak dengan pihak berkuasa tempatan. Burung merpati tak kena tembak. Burung gagak kan. Tapi kalau ni pun tembak juga burung merpati tu kan. Buat dah apa? Najis dia dah rata-rata banyak sangat. Kena pula orang kedai tu tabur apa beras lah makanan kan. Lagi meriah dari datang kan. Okey kan, tu komunikasi kepengurusan. Ada ubah suai. Kan ada komunikasi kepengurusan kan, mengubah suai, penyesuaian mengikut edaran semasa, sama juga untuk satu arah pencapaian matlamat yang telah ditetapkan. Matlamat memang kena ditetapkan, kata tetap matlamat berterabur lah, menggagal-gagal kita lah, meraba-raba kita lah mana ni. Tapi bila dah tahu dah matlamat apa nak dicapai, dah ditetapkan, mudahlah untuk mencapainya. Kan? Okey, seterusnya adalah kemahiran asas pengurus. Kan? Kemahiran asas pengurus. Ada 3 kat sini, iaitu di mana kefahaman dan kecekapan tentang kaedah dan proses tertentu dalam bidang yang khusus. Pengurusnya ada banyak. Ada pengurus yang pandai buat surat, ada pengurus yang bahagian pentadbiran, ada pengurus yang mengelolakan dekat tempat site pembinaan, itu kita panggil supervisor, penyelia. Ada yang pengurus yang jaga bahagian kewangan, ada pengurus yang kepakaran dia tak sama. Kan? Dan ada pengurus yang tahap kecekapan dia berbeza-beza. Dia pengurus juga tapi dia tak pandai guna email. Dia tahu guna surat je. Ada pengurus tapi dia tahu gunakan TikTok pula dalam untuk menyebarkan TikTok dia. Jadi menarik pula. Orang nak dengar arah dia. Sebab dia gunakan nyanyian lah, apalah semua. Ada grafik semua kan. Itu lebih mudah faham. Tu orang kata apa? Panjang sangat lah. Lukis boleh tak lukis? Lukis ni sebab apa mudah faham kan. Lawak memang lawak kan. Tapi ada kewajaran dia. Lukis mungkin lebih senang. Saya nak apple, boleh tak bagi saya buah, dia macam ni, buah tu kadang warna merah, kadang-kadang warna hijau, ada kadang-kadang orang buat jus, sedap kan. Kalau yang macam hijau tu masam sikit, kalau yang merah ni dia ada satu gebu, gebu tu tak best, dia suka yang rambut-rambut semua tu kan. Tak apa, ada kamu lukis tak lukis? Okey lah, nak apple lah, apalah, hijau lah, kuning lah, biru lah, putih lah kan. Cakap je nak hijau, cakap je nak apple. Aku akan tanya nak apple merah ke apple hijau. Tu je. Kan? Kekuatan dalam menggunakan peralatan. Sebab dah guna-guna, semua orang boleh tangkap ikan. Tapi mana yang lebih efisien? Tangkap ikan guna pancing. Dapat seko. Kalau guna jala, kan lagi banyak dapat. Kan? Tapi kadang-kadang ada tempat yang spot yang tak boleh nak turun jala. Pakai jala. Ada yang pakai pukat tunda. Ada orang pakai pukat itu kan. Ada orang pergi laut pakai bot kecil kan. Berapa ikan dia boleh dapat? Tak efisien. Berapa orang yang ada orang yang nelayan yang pergi turun ke laut bawa bot besar. Dalam tu ada peti ais semua kan. Dia pergi simpanan dia bertantan dalam tu kan. Jadi dia bercakap ikan yang banyak tanpa ikan tu busuk. Kalau tak ada peti ais dalam tu, tak ada generator yang boleh sejukkan ikan tu, kan? Pergi 3-4 hari, pergi seminggu kan, sampai dekat JT ikan dah
dah ni lah, dah basi lah, dah jadi dah bau bangkai lah, dah bulat-bulat lah ikan tu. Tak, ikan dalam keadaan fresh lagi. Tapi kalau buat kecil, macam mana? Boleh tangkap sikit je lah. Hari yang sama kena balik juga. Kalau tak, ikan busuk. Kan, nampak? Tu macam mana orang boleh menggunakan teknik-teknik yang tertentu. Motif dia sama untuk tangkap ikan. Kemahiran komunikasi dan memahami gelagat individu atau kumpulan dalam melaksanakan setiap aktiviti organisasi. Nak faham behavior. Sebab tu dalam, saya ingat, saya yakin, untuk tuan-tuan dan perempuan, untuk apa? Untuk apa? Untuk ni, untuk apa tu, degree pengurusan awam ni, kerana akan ada kursus nanti dinamakan sebagai organization behavior. Gelagat organisasi. Kan, perlakuan organisasi kan. Organisasi ni suka bercakap berkenaan dengan hal kebajikan. Organisasi ni tak suka bercakap berkenaan dengan kenaikan gaji kerana ia memberikan kesan implikasi kewangan yang besar kepada syarikat. Contoh lebih kurang itulah. Organisasi dia mesti ada undang-undang bahagian HRM, Human Resource Management. Kan, contohnya gitulah. Kan, jadi menggunakan apa? Kena ada dia punya apa? Tahu dia punya sikap, perangai, perilaku, gelagat, kan, kelakuan. Upayaan untuk membentuk jalinan sosial dan interaksi dengan individu dalam dan luar organisasi bagi mencapai hasil kerja yang disasarkan. Jadi tak bolehlah kita semua tu ada nada yang sama je. Ada waktu gembira-gembira lah. Ada waktu tegas-tegas lah. Kerana kita kena main banyak karakter. Itu ada berlakunya perlakuan. Ada berlakunya gelagat. Matlamat itu tak sama. Serius ke, apa ke, gembira ke, marah, sedih ke, matlamat dia tetap sama. Matlamat dia adalah untuk memastikan keuntungan yang besar. Kerana dapat menjadikan hubungan yang baik, yang panjang, long lasting, bertahan lama. Upayaan untuk melihat organisasi secara keseluruhan termasuk memahami saling hubungan dan pergantungan antara bahagian atau unit dalam organisasi. Mana department, mana unit yang paling kita depending kita yang paling tinggi sekali, kebergantungan yang paling tinggi sekali. HR lah buat gaji, HR lah yang meluluskan cuti, kat kewangan lah yang masukkan duit kita dalam akaun-akaun kita setiap bulan tu. Nampak? Kadang kebergantungan. Jangan ingat kewangan dan HR je. Ni kami yang bahagian lecturer ni, pendidik ni, kami yang ajar jadi student boleh maintain kan. Jadi student pun boleh bayar yuran. Kalau kami ajar cincai-cincai student pun tak seronok nak datang, mana nak datang gajinya. Jadi nampak, semuanya tu ada kebergantungan. Jadi kenalah kerja baik-baik, pakat baik-baik, hubungannya harmoni. Cuma setiap unit tu bergaduh, bertolak semua sana. Bertolak sana sini, bergaduh, bercakar sana sini sana. Kita tak dapat nak menguruskan organisasi itu dengan baik. Organisasi itu akan jatuh, organisasi itu akan collapse. Kerana pensyarah tak mengajar sungguh-sungguh, pekerja lari, pelajar lari, tak nak belajar. Kerana salah menyalahkan tersumit. Organisasi tak akan jadi strong. Kena apa? Matlamat, organisasi apa? Pengurusan komunikasi itu penting supaya kita stick together. Kita akan kekal bersama. Kita akan buat tu secara kolektif bersama-sama. Hala tuju organisasi yang sama. Okey, antara yang lain dalam komunikasi kepengurusan dalam konteks yang pengenalan ni, introduction ni, kena ada kemahiran berhujah dan berucap. Kerana nak jadi pengurus, kerana kena boleh dah berhujah-hujah, tak boleh malu-malu. Cakap tak dengar, kaku. Dan semua tu orang tengok. Perdana Menteri, PMX, kerana bertenaga, energetik. Kan? Saya akan marah tu kan. Taklah kata, kenapa kalau tak ada suara yang ditekan-tekan, dia bukan Perdana Menteri yang baik ke? Tidak juga. Kan? Kita akan baca orang daripada segi karakter. Kalau karakter dia melampau-lampau ni semua, jangan kita mengambil rasuah. Saya perang kepada rasuah. Dia paling banyak sekali ambil rasuah. Lagi orang benci, lagi orang marah orang macam tu. Jumpa tuan-tuan, ketuk kepala kan. Sekeh kepala kan. Cakap tak serupa bikin kan. Contoh ada juga kan, tak nak juga. Kita mestilah kepimpinan melalui tauladan. Jadi saya kata kelas kena belajar bersungguh-sungguh. Saya sendiri pun belajar bersungguh-sungguh. Kan macam mana? Nak sambung degree, nak sambung master, sama macam tuan-tuan dan puan. Saya berulang. Bila Kuala Kangsar, minta jumpa dengan akademik. Tolonglah bagi saya cuti hari Isnin. Saya nak sambung ngaji ni kan. Kosongkan jadual pada hari Isnin. Jadi rezekilah betul kelas Jumaat dengan
kelas Jumaat, Sabtu, Ahad kan. Ahad memang saya Ahad memang saya cuti kan. Kelas Sabtu, Ahad, Isnin kan. Jadi Sabtu memang datang kerja lah, masyarakat datang bekerja lah kat sana kan. Memang Sabtu memang saya cuti pun kan. Jumaat tu habis je kelas, cepat-cepat siap packing barang nak pergi ke UUN Sinto kan. Memanglah. Jadi saya boleh lah beritahu tu apa kena belajar rajin-rajin Jadi ada kepimpinan oleh tauladan kan, ada skill untuk berucap, kena ada kemampuan mendengar secara berkesan kan. Cik Nur ni tak tahu nak buat macam mana. Jadi Maksudnya tak settlekan pun sebab menganggap semua benda tu remeh je kan. Kalau betul ada efisiensi dalam listening skill, kena dengar untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang berlaku. Kemahiran berunding. Okey, sekarang dengar apa tu saya akan cakap dulu kan, apa yang saya nak dalam kelas ni. Kemudian kalau tidak ada yang berpuas hati, sila nyatakan sebab kemukakan untuk mendapatkan pertimbangan. Ada tegas, ada tolak ansur. Nampak? Tolak ansur tu kata apa? Supaya ada pertimbangan. Mana Cik Dino nak ada tolak ansur lah tu. Cik Dino bagi tolak ansur lah. Keputusan dalam muktamad. Tiada rayuan yang dibenarkan. Apa? Tegas lah, tak ada lagi rundingan dah dibuat. Kena ada pada waktu ketika tentang tidak ada rundingan yang boleh dibuat. Sekiranya pelajar ditangkap dalam berkenaan dengan hal ehwal kecurangan akademik, menipu dalam peperiksaan akhir, tiada meja rundingan yang dibuka. Ini menyatakan, menunjukkan ketegasan dalam kecurangan akademik, tipu dalam peperiksaan akhir. Contoh, kan? Ada ketika ada pelajar kena patuh pada arahan penghantaran tugasan. Lewat tidak akan diterima sehingga masalah munasabah yang dinyatakan. Barulah ada pertimbangan. Nampak? Sebenarnya tak boleh hantar lewat macam mana pun. Tetapi ada reason yang munasabah akan dipertimbangkan. Dan ada skill lah untuk berunding kan. Kemahiran teknologikal. TikTok tak tahu, Facebook tak tahu, Twitter tak tahu kan. Ada Twitter. Mana ada Twitter dah. Dah jadi apa? Aplikasi X dah. Kan Elon Musk dah beli dah. Etika dan integriti kan, ada etik kan. Kalau tak nak semua orang ambil hamper hadiah datang ni kan, kalau pembekan nak hantar juga hamper ni, kita beli, kongsi duit beli meja hamper. Sekarang siapa je nak pembekan nak bagi hamper, bagi arahan, jangan bagi kepada individu, letak atas meja ni. Makcik cleaner boleh ambil, kita buka. Jangan biarkan dia berikat. Nanti kalau biar berikat, tak ada siapa nak buka. Siapa yang hantar tu, kita arahkan dia buka semua kan. Dan apa ni dah nak bagi, so kita buka pula apa semua kan. Tak nak bagi lah. Siapa kata kami nak hamper? You yang nak bagi. Nampak kita bagi kata dua pada orang yang cuba nak mendorong kita ni. Yang saya saja ke yang nak bagi hamper? Mesti ada dorongan yang akan dilakukan. Dorongan tu yang akan jadi rasuah kan. Kita boleh etikat hati tu, kena kuatkan hati tu untuk payah ambil kan, nak bagi umum. Boleh satu meja, you nak bagi kan, you pembekal XYZ kan. Bos saya cakap, you nak letak sini, you tak boleh letak dengan tali berikat. You kena buka plastik tu, tak apa, tong sampah kita sediakan. Saya tak boleh buka hadiah ni. Dan kat sini, nampak sini, kita letakkan tempat. Hamper mesti dia buka. Siapa yang boleh makan hamper, kita buat soalan. Semua staf boleh kan, sesiapa yang hadir, tetamu yang hadir yang nak berurusan ni pun layak untuk makan hamper ni. Sebab wang tak boleh lah, wang lagi lah tak boleh kan. Dia letak buah rambutan ke, buah manggis ke, letaklah atas meja tu, siapa pun boleh makan. Jadi dia nak, kalau macam ni semua orang boleh makan, aku nak dorong Encik Abu, aku nak dorong Encik Ali, macam ni semua makan. Kalau aku nak dorong dia pun, apa yang boleh kata? Kan saya dah bagi buah dokong tu, you bagi, you punya pasal lah. You bukan bagi dekat saya, you bagi tu umum. Saya nak tutang budi apa dengan you? You buat lah, kira saya masuk tender macam biasa lah. Dapat lah, tak dapat lah. Nampak? Kan? Jadi itu kan, tu yang urus yang orang selu, urus orang respect kan. Tegas kan, tak boleh tak boleh. Dia ada etik dia, integriti dia. Analisis dan adaptasi budaya saya dah sentuh dah juga tadi kan. Cepat diterima kan. Sebab dalam syarikat tu, dalam organisasi tu, semua Cina, semua India. Kalau macam Astro kan, ramai
kaki tangan yang berbangsa India kan. Kalau public bank kan, public bank kalau saya tengok kan banyaklah staff dia yang yang berketurunan Cina kan. Kita Esro tak ada pun bagi tahu yang boleh kerja India je. Public bank pun tak pernah bagi tahu yang kerja dia adalah orang Cina aja kan. Ada ruang dan peluang, kita kena cuba. Ada je orang India dengan orang Melayu kerja kat public bank. Ada je orang Cina dan juga orang Melayu kerja dekat dekat Astro kan, Maxis kan. Tapi kita katakan majority kan, tapi dia cepat dia cepat adapt, dia cepat terima kan, dia boleh survival dia tinggi kan. Okey, prinsip asas komunikasi kepengurusan. Komunikasi adalah persepsi, communication adalah perception, dia mempersepsi kan. Cik Dino adalah lelaki, nampak saya mentahkikkan, saya memperincikan, saya memerihalkan perception tu. Sebab apa saya mengatakan Cik Dino adalah lelaki? Tak pakai tudung, kan, suara garau, kan, suara jantan, suara lelaki. Jadi kita mempersepsikan bila kita bercakap. Ya, betul lah. Kehadiran bekerja lewat akan dikenakan penalti RM50 potong gaji. Kalau tak faham, dia ingat gaji tak kena potong lah. Jadi tak nak buat kan. Sebab dia mempersepsikan. Habislah, gaji aku sikit lah, tak maulah, datang buat lah. Nampak? Dia memerihalkan, dia mempersepsikan. Komunikasi adalah expectation. Kan? Kalau saya cakap Assalamualaikum ni, mesti dia akan cakap Waalaikumsalam. Nampak? Dia akan expect. Kalau aku senyum, dia mesti balas tak senyum aku. Kan? Kita bila kita berkomunikasi, kita kan ada expectation. Tuan Suhairi tanya dekat saya, apa expectation Tuan Suhairi? Mestilah Cik Dino nak kena bantu. Pandai-pandai Tuan Suhairi, semua saya nak kena ajar. Kan? Awak kan pelajar, pandai-pandai lah. Syailah. Itulah tugas pelajar pun. Adakah Tuan Suhairi nak menganggap macam tu? Tak. Anggapan ni mestilah Cik Dino nak bantu. Kan? Kita orang datang ni, mestilah kita kena bantu. Mestilah kita ada tanam dalam jiwa kita nak membantu. Komunikasi adalah permintaan. Saya nak semua buat OT pada malam ni. Permintaan tu. Kan, itu guna komunikasi dalam kepengurusan tu. Bukan permintaan. Komunikasi dan maklumat adalah berbeza. Malah berlawanan tetapi bersangkutan. Kerana komunikasi dan maklumat. Kerana ada orang cakap komunikasi itu maklumat lah tu. Komunikasi dia cakap-cakap je. Tapi ada maklumat penting, maklumat tak penting. Tapi tak dinafikan. Ada sangkut paut. Kerana kalau nak sampaikan maklumat tak berkomunikasi, macam mana pula? Kan, nak pergi Johor Bahru tanpa gunakan kenderaan, macam mana pula? Bolehlah sampai ke Johor Bahru tu jalan kaki, tapi berapa hari? Sebulan, 2 bulan nak sampai. Sampai ke tengah jalan, patah kaki ke apa ke, lembik lutut ke apa ke, meninggal dunia pula tengah jalan. Susah, banyak rintangan dia. Tapi tak dinafikan, boleh sampai ke Johor Bahru tu jalan kaki kan. Tapi merana lah kan. Habis putus-putus surat kita lah kan. Yang macam apa, dari JB ke dari mana ke mana ke dia jalan kaki nak ke parlimen, nak bagi apa tak lupa dah, tentang pengeluaran WSP kot kan, contoh kan. Okey, fungsi komunikasi kepengurusan adalah untuk apa? Berkenaan ni yang kata 5S tu kan, nak susun, seiring, seiko. Gunakan komunikasi dalam apa? Ni yang kena pakai nanti dalam tugasan nanti kan. Rancang, motivate, bagus kan. Saya yakin kalau kamu buat kerja tugas macam ni kan, saya yakin 2 tahun daripada sekarang kamu akan gantikan tempat saya dekat sini. Takkan kita bangga? Jawatan dia general manager, pokok besar. Dia pun boleh cakap sebab dia 2 tahun lagi nak pencin kan. 2 tahun lagi buat kat sini kan. Sebab kita tahu dah dia kerja macam mana. Kita motivate dia kan. Seronoklah. Kerja yang bermasalah kan, ni berhenti dah bagus, tak jawatan lah, musuhkan orang semua kan. Dia tak ada ni lah. Cuma ada yang motivate dia kan, cakap memang mudah kan, tapi kalau reality dia mesti akan berlaku sebaliknya. Kalau dah bagi rangsangan semua dia macam tu juga, dah tahulah dia memang sungguh-sungguh dah kan. Kalau dah marah sudah, puji sudah, rangsang sudah, motivate sudah, macam tu juga ambil juga dadah, hisap juga air ketum kan, minum air ketum, hisap juga gam. Dia dah jadi dah jadi ketagihan yang tidak sangat dah kan. Controlling kan, kontrol dengan apa? Keliling. Kontrol dengan apa? Memo. Kena guna komunikasi tu, kena guna fungsi komunikasi kepengurusan tu.
nak controlling kan, hebat kan. Okey, kepentingan komunikasi kepengurusan yang lain, memaklumkan tentang perubahan sekeliling. Sekeliling lah, memaklumkan polisi lama kepada pertukaran polisi yang baru, mempertingkatkan kemahiran, buat seminar, buat kursus. Pekerja tak kompeten, macam mana nak kompetenkan pekerja tu? Hantar ke Jepun. Bila hantar ke Jepun, ingat boleh hantar ke Jepun macam tu je. Hantar dia dulu kursus bahasa Jepun 3 bulan, 2 bulan. Kena berkorban, syarikat kena berkorban, mesti kena berkorban kalau nak mempertingkatkan kompetensi pekerja ni. Mana boleh nak pekerja nak okey, titik jari dia betul dia jadi okey, semua tu kena ada pelaburan. Melaksanakan tanggungjawab kepengurusan dengan berkesan kan, tak pikul kejujuran, amanah kan, wujudkan keharmonian persaudaraan. Kadang-kadang syarikat dia bukan power kuat apa pun, ada kapital yang besar ke, modal besar, tapi ukhuwah. Kerana kedai 5 bersaudara. Ada tinggal tinggal 4 bersaudara je. Dah tukar 4 bersaudara je. Mesti gaduh ni. Yang pengasas ni, yang 5 bersaudara dah meninggal dunia. Kerana ni amanah dia kan, kita nak tengok kan apa yang tinggal yang terakhir. Adakah disebabkan kematian ataupun adakah disebabkan perselisihan faham. Ini amanah. Kalau ada yang mati dengan kami akan jadi 3 saudara, 2 saudara. Kan? Nak tambah tu pun tak apa, tapi yang 5 saudara ni berkekal. Nampak? Ada keharmonian yang cukup. Menyalurkan maklumat dengan lebih tepat dan pesan istilah tu. Okey, tuan-tuan dan puan, habis konsep komunikasi kepengurusan. Ada soalan? Okey ke? Okey je dah, okey. Baik, masih Tuan Fendi respon. Tak, saya isi minyak je. Alhamdulillah. Lepas ni kurikulum pula. Pukul 12. Okey, seterusnya. Topik yang kedua yang kita nak tengok ni, proses dan juga strategi. Kan, apa contoh strategi yang ada dalam komunikasi kepengurusan ni. Kita tengok peringkat-peringkat komunikasi ni, tahap-tahap dia kan, approach kan, juga apa feedback dia dalam strategi yang dah digunakan ni dalam kemahiran komunikasi kepengurusan ni. Okey. Peringkat-peringkat komunikasi kepengurusan intrapersonal. Diri sendiri dulu. Komunikasi intrapersonal, kalau tuan-tuan dan puan dah ambil dah pengantar komunikasi, apakah komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal ni adalah komunikasi dengan diri kita sendiri, seorang-seorang tu. Kita muhasabah, kita mengomel, kita bermonolog, kita berbisik-bisik dengan hati kita, kita bersembang dengan diri kita. Itu adalah intrapersonal. Kita tengok, kita lihat, kita amati, kita meninjau, kita monitor, kita perihalkan dari segi konteks semua. Di peringkat yang pertama, diri kita dulu. Bukan nak ubah bukan susah. Nak ubah dari sendiri senang. Kan? Tak nak ubah, salah kita tak nak ubah daripada tidak baik kepada yang lebih baik. Kan? Kemudian barulah bertukar pula kepada interpersonal. Kita bercakap apa yang kita rasakan benda tu betul, adalah baik untuk syarikat. Kemudian kita dah jumpa orang yang betul, kemudian kita bawa kepada peringkat yang atasan dalam mesyuarat induk. Beritahu kan, melalui memo, melalui official surat kan, email apa dan sebagainya kan. Dah benda tu dah makin lama makin memang ada kewajaran dan ada kebenarannya, ia boleh diteruskan dan diimplementasikan oleh organisasi, digesekkan sebagai undang-undang baru. Kerana perkeliling yang baru, peraturan yang baru, proses kerja yang baru, kerana tanggungjawab, kerana amanah, kan, skop kerja, kerana seterusnya adalah antara budaya. Semakin kerap berlaku kerana kemajuan teknologi komunikasi dan pengangkutan, kerana antara budaya yang berlaku kerana pertukaran pekerja, kan, pekerja yang berbilang bangsa, kan, disebabkan apa? Orang dah tahu dah, orang boleh baca dia punya keseronokan bekerja dekat syarikat XYZ tu dekat Facebook, dekat ni, keluar kat TikTok semua kan. Mereka orang India, orang Cina, orang Melayu, Kadazan, Bidayuh, Iban semua kan boleh harmoni dalam syarikat tersebut kan, saling berganding bahu dalam untuk menjaga nama baik
syarikat. Itu peringkat-peringkat dia. Okay, model strategi oleh Heinz 2008 iaitu model strategi komunikasi kepengurusan kan, iaitu apa? Kalau kita tengok dekat besar ni sekali adalah budaya dan iklim. Kalau nampak gerakan saya punya anak-anak apa? Kita panggil apa? Mouse kan. Kalau nampak anak panah mouse saya ni, Pak, saya buat yang paling besar ni sekali. Dia punya cake yang paling besar sekali. Bidang yang paling besar sekali adalah budaya dan juga iklim. Iklim ni bukan panas, sejuk, hujan, kemarau dan sebagainya. Iklim ni adalah suasana, keadaan, vibe yang macam mana kita nak. Ini akan mempengaruhi secara keseluruhan. Kilang ni bantu-membantu ke kilang ni menikam antara satu sama lain, ke kilang ni toksik kan. Depan bukan main mengampu, puji melambung depan kita, tapi rupanya belakang dia fitnah kita dekat bos. Ini kawan saya susah nak cakap ada kawan yang jenis macam ni kan. Tak sangka betul akhlak dengan perangai dia macam ni kan. Itulah susah kan. Dia kata kalau dunia ni aman, tenteram, mendamaikan, mempersonakan, alangkah indahnya kan. Jadi macam syurga dunia je lah kan. Tak sama dengan syurga Allah SWT kat akhirat nanti kan. Syurga dunia lah kan. Pergi sana tak ada masalah kan. Minyak kita habis tengah jalan, bagi orang tuang minyak, bagi RM100 duit belanja kan. Orang miskin berpusu-pusu datang, tak ada orang miskin lah. Tak ada orang isak dadah, tak ada orang minum air ketum, tak ada orang buat merompak sebab tolong-nolong ni gila-gila lah. Sebab tak ada masalah kan. Hanya maunya kan. Besar nak ada yang contoh. Kan tak ada, kan ramai je orang yang baik-baik hati, orang yang mulia hati kan, bantu orang miskin mana ada. Tapi ada tak orang miskin lagi? Ada. Kan? Tidak ada. Yang kedua adalah purpose. Penghantar ni adalah messenger dan juga kepada penerima. Ini antara dua bahagian yang bahagian yang kedua yang besar juga. Kan, messenger, purpose dan juga penerima dalam messenger apa? Receiver. Kan, tujuan apa nak bagi tahu dekat receiver ni? Masalah sangat ke pekerja kita ni, orang bawah kita ni kan? Pentinglah sebab ada masalah sebab kita nak bagi. Kan? Okay, yang ketiga, environment, the content of the message, timing. Kita nak melaksanakan kita nak melaksanakan undang-undang baru. Bagi masa tak? Kan? Macam Datuk Seri Najib nak buat GST. Bagi dulu tempoh 6 bulan. Buat lagu ke GST kan? Lepas tu fahamkan dulu account GST tu dikira macam mana, cerita dulu macam mana nak buat kan, macam mana kita buat ni sebab apa, tak nak bagi pelari-pelari cukai ni lagi, bagi faham rakyat kan. Jangan risau rakyat, duit yang kami ambil GST ni memang banyak, kami salurkan semula kan. Macam mana kami nak salurkan semula? Kami buat tapisan kan, gaji yang macam ni dapat banyak ni, gaji yang macam ni dapat banyak ni. Kami dah tak boleh nak bagi subsidi yang banyak dah, sebab bagi subsidi yang banyak semua orang rasa, semua orang akan tibai. Yang orang-orang luar yang tak bertanggungjawab ke, mereka kata ni mari sedut kita punya subsidi. Dengan cara ni kerajaan yakin dapat bendung masalah kecurian subsidi. Subsidi diesel berjuta-juta tong, tak tahulah berjuta-juta tong ke beratus ribu tong ke kan, saya tak clear lah, tapi banyak subsidi ni. Tapi apa yang dibuat? Nelayan tak turun ke laut. Nelayan hanya menggunakan subsidi tu untuk dijual dengan harga yang seganda mahal ke, setengah ganda ke apa ke, untuk anti angin macam tu je kan. Sebab dia gunakan subsidi petrol. Kerajaan kena bagi subsidi kan. Kerajaan tak boleh tangkap ikan. Mana boleh kerajaan tangkap ikan? Ada kerajaan tangkap ikan dekat laut? Mana ada? Semua nelayan dia berikan subsidi petrol, dia berikan subsidi jika berlaku musim terkujur. Sebab nelayan tak boleh turun ke laut. Kerajaan bagi allowance kan. Kerajaan jaga nelayan ni. Tu baru nelayan. Cerita pula petani semua kan. Jadi macam mana? Kan? Jadi kena ada justifikasi. Dinol, kenapa you nak cumur-cumur kerajaan pula? Nak cumur-cumur dengan nelayan pula? You lah, ada subsidi diesel. Kereta saya kereta diesel tak dapat subsidi pun. Tak apa kan? Semangat kepada anak bangsa lah, mengajar, mendidik semua kan.
Tapi nak pergi dekat ikan ke? Kalau kita nak dapat subsidi tu pergi dekat ikan. Kami bagi subsidi. Nampak? Mesti ada beza, kena bagi justifikasi. Kadang timing, kadang masa. Kena bagi masa. Mana boleh implementasi dia macam tu. Ya, saya ke arah untuk bagi tu dekat pelajar, kesan lambat saya tak nak terima lagi. Macam mana cikgu kan, kadang-kadang kami pelajar semua. Saya akan buat, sebab apa saya kata, saya yakin pelajar tidak akan ada lagi pelajar tidak ada lagi kelewatan tugasan, sebab 10 hari yang terakhir tu saya akan buat tuition. Pun nak masuk tuition saya buat 1 jam, nampak? Sebab tu saya tak bagi lagi dah untuk lewat hantar tugasan. 10 hari kot saya bagi 1 jam special. Tak tahu apa tanya. Saya cadangkan buat macam ni, buat macam tu, buat macam ni kan. Macam man to man marking. Kan ataupun one by one punya tuition kan. Saya faham lah. Jadi kalau tak, jadi sebab tu atas justifikasi itu tugasan tak boleh hantar lewat lagi. Kenalah. Okey lah macam tu kan. Fine lah. Kan kalau tak hantar juga salah kita sendiri lah. Takkanlah 10 hari sibuk. Takkanlah 10 hari bertugas. Kan tapi kalau 10 hari bertugas, kena ada bukti kan. Baru dipertimbangkan. Macam mana kan. Buat 1 tahun untuk persediaan. 1 tahun dia kena bertugas. Ada kan. Susah nak ni kan. Kita kata kita dah yang paling the best tak. Sebab the best ni hanyalah Allah SWT je. Kita je cakap benda ni dah the best untuk kita. Saya dah buat the best ni. Betul ke? Kan the best ni hanyalah untuk Allah SWT. Nampak? Last sekali adalah strategi yang yang walaupun dia kecil, dia duduk dalam budaya, dia duduk dalam tujuan, dia duduk dalam persekitaran. Kan ada strategi untuk mencapai semua ni. Kena ada strategi lah, kena ada taktikal. Semua orang nak menang kan. Pasukan bola sepak Liverpool, Manchester United, Chelsea semua nak menang. Akhirnya apa yang punca dia selain daripada kena pandai gelecek, kena pandai rembat, kena kencang kan, kena hantar tepat kan, kena penyokong, kena ramai semua. Tapi apa yang paling penting, kena ada strategi. Kalau main cowboy je, tak ada ikut arahan, semua taktik tak ada, bila nak bertahan, bila nak menyerah, bila nak counter attack, strategi tu kan, kita akan kalah juga. Kan adalah 20 Messi pun dalam tu. Tak bolehlah 11 Messi lah kan. 10 Messi dalam tu. Main suka je kan, tak ikut cakap coach kan. Susah, menang lah, mungkin menang kan. Tapi susah lah nak dapat dia punya kemenangan yang mutlak tu kan, kemenangan yang boleh mengharmonikan keadaan pasukan dan sebagainya. Susah lah. So semua orang ikut kepala sendiri je kan, ikut strategi sendiri dia tak boleh. Strategi ni kena bincangkan. Kan tadi dalam slide ada kata dah kan, kena ada mesyuarat. Jadi dalam tugasan kumpulan nanti kan, memang mesyuarat, memang tak boleh nak lari. Tuan-tuan abang kena isi. Kalau semua saya baca mesyuarat itu tak apa, bukan meniru. Itu bukan sebab tiru. Itu memang tak ada pilihan lagi dah. Memang kena mesyuarat. Dekat rumah suami isteri pun kena banyak mesyuarat. Tapi kita bukanlah katakan mesyuarat. Itu kita gantikan dengan kena selalu bersembang, kena selalu nak air bang kan. Tapi ambil air tu bang kerja macam mana? Okey bang kan. Macam mana? Lepas tu baju dah lipat dah. Tak ada lipat, mainlah batu lipat. Kan? Nampak? Kena sembang kan. Penat macam mana pun kan. Tapi itu pun saya nasihatkan bukan untuk tuan-tuan dan puan. Saya nasihatkan itu juga untuk diri saya juga. Barulah kita kongsi sama-sama kan. Mesyuarat. Mesyuarat ni bersembang lah. Mesyuarat ni bincang lah, bercakap lah apa isu yang jadi masalahnya, yang jadi constraint-nya. Yang tu kita cerita lah apa dah salahnya. Kan? Okey ke ni? Jaga anak. Kan? Saya nak makan apa? Kan? Nak tolong masak apa? Kan? Saya nak masak di sini Jumaat kan? Tak apa, Jumaat kan? Rahat tak apa, abang jadi chef. Kan? Mesyuarat tu kan? Mesyuarat ada mesyuarat rasmi, ada mesyuarat tak rasmi. Kan? Kadang-kadang mesyuarat masa main golf je. Daripada satu lubang tu jauh tu nak jalan kaki. Sebab tu dia akan panggil klik dia, bos-bos dia akan panggil dia punya tekong-tekong dia, manager dia kan, untuk main golf. Satu lubang sampai dapat senam berpeluh kan. Roll. Kalau kita buat macam ni okey tak roll. Senang-senang kita ni kan, sampai tu pukul golf lah. Kan. Tapi saya tak main golf. Ni sebab bos saya sendiri yang begitu. Dia tahu tak, nak pergi satu lubang tu ambil masa.
Sebab tu saya suka main golf. Dia kata, dia macam lah main golf. Baik-baik Tan Sri. Tak main juga golf pun kan. Yang betul kita tak nafikan lah kan. Itu pendekatan. Tapi adakah bila saya cakap ni, tuan-tuan dan puan kena cakap apa? Bos kita kena main golf bos. Saya jangan. Kan. Pendekatan tak sama kan. Sebab itu yang Tan Sri nampak, bos saya nampak kan. Beliau dah ni dah pun dah tamatkan perkhidmatan dah pun, dah ganti dah pun kan. Sebab apa? Dah habis lah kan, dah habis dah upaya dah buat dah yang terbaik lah untuk universiti Universitas Lansyah tu kan, nak bagi laluan pula pada yang lain kan, pulang lah kan, kita hormatilah. Terima kasih lah kepada Tan Sri Profesor Dato' Dr. Nordin bin Karti kan, yang mencipta lagu apa, Anak Kecil Main Api tu. Bos saya lah tu, bekas bos lah, ex-bos lah. Anak kecil main api kan. Beliau juga pernah menjawat merupakan bekas Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia. Masa saya degree, dulu tu lah saya jumpa Tan Sri. Masa saya belajar, Tan Sri lah Naib Chancellor saya. Masa saya kerja kat sini, Tan Sri lah bos saya kan. Gelak je dia kan. Dia lanjut kan, macam tu. Okay. Iklim komunikasi, lapisan yang pertama kan. Saya dah cerita lah kot strategi. Belum. Okay. Strategi komunikasi kan. Melibatkan pelbagai elemen. Saya dah ceritalah kan, supaya benda tu jadi smooth, tak nak ada yang tersangkut kan. Contoh macam strategi kan, kita nak keluarkan dakwam tu kan, kita kena kopik bawang yang pertama tu kulit dulu, kita boleh potong. Yang kedua pun macam rosak, buang lagi, mana boleh buang semua. Dia ada strategi dia. Mana boleh kita belah baru nak kopik kan. Strategi ni buang dulu kulit. Sebab apa kalau kita belah terus baru kita kopik, kulit tu yang habu-habu yang kotor tu akan melekat kepada permukaan bawang yang kita dah belah tengah tu. Nampak? Takut lah kita bekerja. Nampak? Strategi kita macam tercaklar lah. Mungkin orang kata, alah lagi senang kopik, dah belah tengah tu, dah nampak dah kulit tu dekat mana. Alah kotor, basuh lah. Ada juga ada pendekatan kita. Okey juga, kita tak akan ada banyak strategi. Baik untuk Tuan Effendi, belum tentu baik untuk saya. Baik untuk saya, tapi belum baik lagi untuk Tuan Effendi. Sebab cara kerja dekat syarikat atau organisasi Tuan Effendi macam ni. Mana boleh buat macam ni? Kami majoriti semua orang Cina. Kami majoriti semua orang India. Kami majoriti semua orang Islam. Kan? Memanglah bos bagi bos tak nak tukar waktu bekerja tu kan, sebab dua orang ni yang Muslim. Jadi tak ada lihat yang panjang ke apa ke, you nak pergi Jumaat, you pergi sendiri je. Tak boleh lebih-lebih bagi kita minoriti. Tapi bos tak pernah halang pun untuk pergi solat Jumaat, pergilah. Dia tak libatkan hak yang lain. Yang lain apa solat Jumaat je kan. Dia tak beragama Islam pun kan. Jadi tak perlu ada pertukaran yang strategi lah tu. Kan? Jadi dia pergi tanya dua pekerja Muslim saya kan, pernah tak saya halang dia untuk pergi solat Jumaat? Tak pernah. Jadi okey kan. Jadi kita kena macam itulah. Okey. Walaupun tak ada dinyatakan dalam perkeliling kerja, tapi dia benarkan semua kan. Jadi okeylah. Dia masalahnya dalam tu tak ada kan, nak bagi kerja nak bagi rehat awal, masuk lambat pun tak boleh pada hari Jumaat kan. Itu tak boleh lah. Itu kita cukup bijak macam mana nak selesaikan. Okey. Iklim kan, komunikasi lampau kan. Situasi, keadaan melebihi batasan. Tapi kita nak suasana yang macam tu kan. Kita nak yang harmoni kan, trust kan, help each other, tolong menolong kan. Tak nak yang Tuan Effendi saya tak tahu nak buat macam ni. Aku pun dulu tu buat sendiri tau. Tak reti nak buat sendiri, buatlah sendiri. Apa nak tanya-tanya pula, you junior kan. Junior buat macam junior, hormat sikit, saya ni senior. Allahu Akbar, kalau ada yang macam tu kan, rasa macam sedih lah kan, tak ada semangat ukhuwah tu kan, teamwork tu kan. Kalau main bola sepak, main bola jaring, kalau ada semangat yang macam tu yang kita kata tamak, haloba, masing lah kat kawan tu boleh skor kan. Dia pun sebab nak merekodkan nama sebagai pencetak jaringan kan. Sebab ada dorongan yang begitu. Kita nak tak memang ada, tapi seboleh-bolehnya kita buat sekali dah lah. Menyesal lah. Bila aku tak nak tamak dia bagi kat orang. Cukup lah. Kalau setiap kali semua dia tamak, dia langsung tak nak bagi kat orang, kata dia pun akan dipulaukan oleh pasukan. Sebab pasukan boleh menang, tapi disebabkan sikap tamak,
pasukan tak boleh memenangi perlawanan tersebut. Tak nak yang macam tu. Nak iklimkan yang positif. Ni, kalau ada unselfish pun ada kan. Unselfish ni apa? Dia boleh skor. Terang, terbuka. Tapi dia tak nak sebab dia pentingkan kawan kita ni kan. Sebab aku bukan penyerang pun. Aku pertahanan je pun. Pertahanan tu kan bukan untuk jadikan gol. Kalau boleh gol, Alhamdulillah kan. Tapi kita kesian dekat penyerang kita ni. Belum. Dia bukan dia memang kena jangkau. Tapi tak ada rezeki-rezeki lagi. Sepak kena palang, kena tiang, keeper save semua. Dia dah buat terbaik dah. Kan? Tapi dengan kita bagi ruang dia mencetak, keeper dah tergolek dah. Keeper dah tergolek ke belakang dah. Memang tinggal kita berdua je kat depan tu kan. Tapi kalau dia skor, dia boleh mencetak nama, tapi dia sebagai pertahanan. Itu bukan yang terbaik yang pada waktu itu. Tapi disebabkan iklim yang positif, iklim yang harmoni, dia bagi dekat kawan dia yang penyerang tu, yang dah ketandusan gol, bagi. Mana tahu, lepas dia skor ni, dia pecahkan telur ayam dia ni, lepas dia meletup-letup. Sekali betul. Kerana gol yang tu, dia rasa lagi semangat, dia rasa jati diri dah meningkat. Nampak? Ikan membawa baik kepada pasukan. Kan? Okey, itu. Sebab ada apa? Sebab ada iklim yang positif antara satu sama lain. Budaya. Kan? Itu apa? Walaupun kita berbeza, kan? Apa yang kita boleh sama? Kita boleh bersama berkenaan dengan susah senang kita akan bantu. Takkan tak boleh. Hantarlah budaya India, Cina, Melayu ke Cina, Buddha, Hindu dan juga Islam sekalipun, apa yang kita boleh sama? Kita boleh makan benda yang sama. Okey, kat situ kita buat potluck. Potluck ni kita ni lah kan, sebab kita lain-lain bangsa kan. Kita buat chapati, roti canai, kuah kari. Kuah kari kan punya daging, ayam kan. Kalau saya vegetarian, no problem. Kita ada buat roti, lepas tu kita cicah dengan cicah dengan sos kan. Saya pun tak tahu, saya pun tak pandai kalau veggie ni kan, vegetarian ni kan. Sebab telur pun tak boleh makan. Ikan bilis kan, yang simple tak boleh. Dia memang tapi ada veggie yang makan telur, yang boleh makan telur je lah. Sebab dia tak berunsurkan daging kan. Ada yang makan telur juga kan. Ada yang veggie yang lagi orang kata yang lagi soleh lah kan. Telur pun tak makan. Asalkan dia daripada haiwan, kan, datang daripada haiwan, dia tak makan kan. Kita kalau macam tu, kita banyakkan buah-buahan lah. Ada buah durian, ada buah manggis, ada buah dokong, ada buah apa lagi, buah tempatan, ada buah betik kan, ada buah rambutan kan. Kalau durian tu Penang Mai punya tu Blackthorn. Seronok lah, rai kau bagus lah kan. Aku ni vegetarian kan, tak pernah dapat layanan macam ni kan. Hampa nak makan roti canai kari ke apa, roti canai ayam ke, chapati ke, makan lah kan. Tapi ada durian ni ada, dia pun seronok lah. Habis seronok lah. Sebab kan mesti ada nilai yang budaya yang kita setuju. Jujur, amanah, semua tu budaya akan setuju. Ada budaya yang tak setuju dengan mesti kena jujur, mesti kena amanah, mesti bertanggungjawab. Kami budaya Cina memang tak perlu jujur, tak perlu amanah. Boleh menipu antara satu sama lain. Mesti tak. Mesti letakkan unsur-unsur yang baik kan dalam walaupun budaya yang berbeza. Maksudnya pengirim lapisan yang kedua kan tadi kan orang yang saya kata messenger tu kan messenger tu dekat bos, aku dah naik gaji lah. Okey, tengok dulu. Kan aku tak boleh main cakap je. Kan sebab kita kena nak cakap ni kan. Kita yang bawah ni memang kita akan cakap je apa yang kita nak, tapi orang atas ni dia menanggung. Sebelum dia nak cakap, dia nak bagi, dia kena tengok implikasi kewangan dulu. Nampak ni pengirim ni. Kan mari jap Tuan Effendi. Cuba kita tahu dekat Tuan Abdul tadi kan yang saya dengar tadi kan. Begitu kat mana saya punya Tuan Syahiri kan. Bagi tahu dekat Tuan Syahiri kan kepala dah botak, tak handsome pula tu kan ada hati nak hantar lambat. Contoh saya pun tak nampak Tuan Syahiri. Saya main teka ni kalau betul lah kalau Tuan Syahiri kata botak ke apa kan, minta ampun, minta maaf lah kan. Tapi Tuan Fandi dia sebagai messenger kan mana boleh bagi tahu kan kalau bagi tahu mengamuk ni Tuan Syahiri ni kan, hubungan akan jadi lagi renggang kan. Aku ignore je. Mana dapat tahu benda ni tak bagus pun. Mulut Cik Dino ni Allah Akbar kan esok kan saya pun dah botok dah tuan-tuan kan. Kalau mandi tu banyak rambut dah dekat lantai tu kan, takut juga ni kan
Sebab tu saya cakap ni sebagai contoh je. Kalau nak ni kan, yelah benda yang dah ada kan, Tuan Effendi, Tuan Rosadi, itu je lah nama-nama yang nak panggil kan, nak bagi apa, nak bagi ada kedekatan sikit tu kan, panggil lah nama-nama kan, nama-nama tuan-tuan dan puan dalam ni kan. Jadi Tuan Effendi akan fikir, menimbang utama kan, analisis. Benda ni tak bagus pun kan. Cik Nur kata, nak kata Tuan Syahri botak, kepala dia pun rambut pun tak pernah ada sangat, beruban dah putih kan, ada hati lah kutuk orang. Tak nak lah aku tak mau letak lah. Tapi mesti dia akan tanya lagi, dah cakap ke belum? Aku cakap lah apa, masa tu sibuk ke, kerja banyak ke kan, macam tak sempat lah, saya kata kan. Kalau nak Tuan cakap sendiri lah, Cik Nur cakap sendiri lah. Saya pula tak berani nak cakap kat ni kan, Nur Tuan, suruh Tuan Effendi, dia suruh kita balik. Balik tak lah, balik nak layan. Nampak? Benda tu akan apa? Hilang. Jadi kita dapat selamatkan hubungan yang baik antara Cik Dinor dengan Tuan Suhairi. Sebab kita tahu benda tu tak bagus untuk ni kan. Banyaklah kita kan. Kalau kita sampaikan, dia akan jadi lagi buruk. Sebab kita ada pertimbangan, kita boleh analisis, kita analisa benda tu. Tu kita nak menguruskan tu. Tu komunikasi kepengurusan tu. Kan? Penerima macam tadi kan, macam kita bijak nak aturkan ke kiri ke kanan, orang muda, orang tua macam mana, tak semua mesej kena sampaikan sama kan. Pekerja-pekerja yang lama otak yang nak pencet dah dengan pekerja-pekerja yang baru masuk, layanan kena sama ke kita nak double standard kan. Mereka ni nak tumpahkan taat kesetiaan mereka selama 30 tahun 35 tahun dalam syarikat kita, takkanlah mereka tak pernah dapat sedikit keistimewaan. Janganlah keistimewaan tu dari segi apa, standard dari segi makanan. Untuk yang baru masuk ni kita bagi nasi kucing kan, yang ni kita bagi dia apa, KFC kan, nasi ayam super kan, itu pun salah. Yalah, tak kena kat minum lama, tak, makanan tetap sama kan, tetapi kesalahan yang dibuat mesti ada kan, dia lama dengan kita sebab hidup. Takkanlah orang yang lama buat salah berhenti kerja, orang baru pun salah berhenti kerja, mesti ada perbezaan kan. Okay. Tujuan penting lah. Kalau tak tahu, tuan-tuan dan puan tak cerita kat saya apa tujuan, masalah lah. Saya susah nak. Kandungan mesej kan, kita kena analisa juga kan. Adakah benda tu fakta, pendapat saja, rumus kan. Saya baca dalam Siakap Keli, esok hari kiamat lah, kata kan. Sedangkan Allah SWT merahsiakan hari kiamat. Hari kiamat ni Allah SWT je yang tahu. Cuma kita boleh menjangkakan dengan tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Mana kata boleh kita kata esok hari kiamat? Ni selepas dibahas dan dibacakan semua kan, diulah oleh itu ni, kita kena beriman kan, dengan perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang Allah rahsiakan. Kalau Allah tunjuk neraka, Allah tunjuk syurga, tak ada orang lah nak buat jahat kan. Jadi benda tu Allah nak uji. Sebab tu dalam dunia ni adalah ujian. Kan kita tak tahu kan. Sebab tu Allah rahsiakan pahala dosa tu. Orang nampak dosa tu, memang tak berhenti lah kita solat taubat. Allah, dosanya aku. Allah tak tunjuk dosa tu, Allah tak tunjuk pahala tu. Allah tunjuk pahala, semua orang berbondong-bondong orang nak buat pahala. Kan? Allah rahsiakan apa? Syurga, neraka kan. Tapi kita kena beriman tak? Kita kena beriman dengan hari akhirat. Kita beriman pada Allah. Nampak tak Allah? Memang Allah tak nampak. Saya buatlah apa yang suka. Percaya Allah kan. Allah pun aku tak nampak kan. Apa aku nak percaya? Diuji yang sedemikian kan. Kita kena beriman dengan adanya alam barzakh kan. Selepas kita hidup, kita dimatikan seketika dan akan dibangkitkan semula. Kita kena beriman dengan tu. Logik ke? Ular dah hancur dah dalam tanah tu. Apa nak ni kan? Apa nak dibangkitkan semula kan? Tapi orang yang mukmin, orang yang soleh, orang yang meletakkan takwa kepada Allah SWT, orang yang beriman, dia akan beriman dengan tu. Perkara yang tak nampak tu, perkara yang gaib tu, dia takutkan dengan azab Allah yang kan. Jadi apa? Tengok kandungan mesej tu macam mana. Kontroversi, fakta kan. Ini bukan ni kan, ini rumus je kan. Kan dah bagi tahu dah kan. Apa betul apa? Naik chancellor kita bukannya kena apa? Ditangkap. Dia di soal siasat lah, biasalah. Nak soal siasat semua kan. Soal siasat ni untuk bantu mempercepatkan tangkapan yang seterusnya. Tak semestinya orang yang soal siasat tu buat jenayah, tapi spekulate. Tu kan, mau tambah netizen, Allah Akbar Rabbi kan, kalau baca tu
Oh, yang bukan-bukan. Macam Inspektor Sahab kalau yang netizen pun kan. Polis lebih polis dah. Menjadi polis lebih polis lagi daripada seorang anggota polis kan. Oh, macam ketua polis negara pula olahan dia tu kan. Padahal dia bukan kerja polis pun kan. Orang kebanyakan je kan. Okey. Saluran kan, ada saluran yang mana yang cepat, mudah sampai, jimat kos kan. Setiap kali ni nak pergi TV3, panjat TV3 nak bagi teks ucapan semua. Ingat free ke? Masuk TV3 tu nak cakap 30,000, 40,000, 20,000. Oh, nak ada memo je naik ni kan. Oh, habislah, keringlah duit apa? Duit syarikat kan. Yang mana boleh minimiskan dari segi apa? Daripada segi kos kan. Sebenarnya persekitaran kan. Tengok apa yang cuba mengganggu kerana betul apa sementara mesej tu nak sampai pendirian kan, apa gangguan-gangguan yang luar ni, tomahan kan, iaitu berkenaan dengan apa ni apa komen-komen kat dalam tu, kena cari kena betul. Sebab tu kita bagi maklumat je semua orang hentam dalam Facebook, semua orang hentam dalam aplikasi X kan. Sebab tu kita bagi tahu ni benda ni tak ni. Okay, jadi kita kena pasang pemantau dalam apa Facebook kan, kena buat AI lawan balik kan dengan fakta semua kan. Mereka ni yang menghasut kerja-kerja kita untuk tak nak ni persekitaran luar ni yang bermasalah ni kan. Mereka dah menghasut kita punya pekerja untuk jangan percaya lagi cakap pengurusan tertinggi. Jadi kita bangunkan AI, kita counter balik kan. Right? Lapis masa adalah wang, masa adalah emas, masa adalah kuasa kan. Tampuk 2 tahun je kamu diberikan sebagai pengurus kanan kan. 2 tahun lah masa lah kan untuk pegang kuasa tu. Masa adalah status kan. Kalau apa status dia sebagai net chancellor, status dia sebagai pekerja biasa kan. Beza masa dia jadi chancellor, beza dia masa jadi pensyarah biasa kan. Pilihlah masa untuk menyampaikan maklumat. Saya nak bagi maklumat yang penting pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Awak nak berehat kan, nak ambil tidur yang kualiti. Lepas tu pagi pukul 8 saya maki-maki hamun. Aku tuan-tuan perempuan, lu tak payah jadi student dah, menyusahkan orang. Saya tanya pukul 3 pagi, tak ada siapa pun yang respon kan. Lu tuan-tuan semua gagal lah. Aduh, saya moyan-moyan pukul 8. Tengok saya WhatsApp pukul 3 pagi. Pilihlah masa yang betul. 8 pagi, 5 petang. Cantik tu. Hari bekerja, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Tapi kita mungkin jujur lah. Kita okey lah sebab apa? Kuantan pun cuti Sabtu Ahad. Melaka pun Sabtu Ahad, Ipoh pun Sabtu Ahad. Yang campur dengan apa? Yang campur. Perak, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur. Apa ni? Seorang cuti hari Jumaat, seorang cuti hari Ahad kan? Mesej hari Jumaat yang ni tak baca, mesej hari Ahad tak baca. Itu susah nak kontrol kan? Jadi tak susah juga pun nak kontrol. Ada orang cuti hari Ahad, ada orang cuti hari Jumaat. Jadi penghantaran mesej yang sesuai adalah pada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Sebab hang daripada Kedah ke, daripada Kelantan ke, Johor ke, kamu nak tukar ke, tak tukar lagi ke, tak kisah. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tidak ada pertimbangan. Boleh bagi maklumat kan. Tapi kalau seingat saya, kalau yang yang cuti pada hari Jumaat ni, hari Khamis dia macam sampai pukul 3 je kot, tapi 3.30 je dia balik awal. Kalau tak silap saya lah. Kan? Sebab saya pernah berurusan dengan PIS, hari Khamis setakat 3.30 je kan. Itu UUM lah kan. Saya tak pastilah yang lain kan. Maklum balas kan. Maklum balas penting lah kan. Kalau tuan-tuan puan tak maklum balas kat saya kan. Tuan Fedi tak tanya, Tuan Syari tak tanya, macam mana saya nak tolong? Bapa Genta tadi tak tanya kan. Macam mana saya nak tolong? Penting, feedback. Sebab nanti pandai mengajar, aku pandai mengajar. Semua diam, senyap, elok je kan. Keluar-keluar dia semua gagal. Syok sendiri terlebih-lebih sangat kan. Jadi, tanya betul ke? Walaupun senyap, kita kena korek, tanya betul ke? Sebab senyap ni sebab faham kan. Pujuk lagi sampai bertanya, sampai terkeluar masalah dia. Itu yang nak tu. Kan? Jadi penting. Itu maklum balas. Okey kan? Topik 2. Boleh? Boleh Cik Noh, boleh. Okay. Saya share slide tadi kan? Betul tak? Tak nampak slide? Ada share. Nampak. Tadi ada, Alhamdulillah.
Terima kasih Tuan Effendi respon. Okay, ya, tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih, tuan-tuan dan perempuan saya mulakan, seterusnya adalah yang terakhirlah. Topik yang ketiga, InsyaAllah yang apa P2 nanti, saya tak banyak cerita lah tentang tugasan kan. Kalau nak apa, nak murnikan sikit-sikit je kan, tuan-tuan tanya sikit-sikit je. Cikgu nak tak faham ni lah, ni kan. Saya tak adalah saya buat macam tadi kan. A, B, C, D, E sampai Z kan. Tu saya betul-betul all out lah tadi kan. 2 jam lebih buat tadi kan. Tak apalah. Yang P2 tu boleh cover balik yang apa topik ni kan. Boleh menci lama. Ni tak ada sudah 40 minit lagi untuk 20 slide ni kan. Saya compulsory pukul 12 memang tekan lift-nya kan nak bagi laluan untuk yang apa VKMB pula. Okey, seterusnya adalah kemahiran komunikasi kepengurusan dan juga strategi budaya kan. Tentang tadi budaya pun saya dah sentuh lah kan. Budaya kan. Mana boleh satu dunia ni budaya sama. Takkan ada. Kan, sebab ras yang berbeza, agama yang berbeza, kaum yang berbeza, makanan yang makanan yang berbeza, pemahaman yang berbeza, kan, pakaian yang berbeza, budaya. Tapi kita tak boleh nak menolak. Sebab apa? Mana boleh dunia ni tak berhubungan antara satu sama lain kan. Jadi apa keyword dia? Hormat, menghormati. Tak ada hormat, tak ada menghormati kan. Berlaku dekat Palestin dengan apa Zionis Israel lah. Itulah yang berlaku. Tak ada rasa hormat, tak ada rasa kasih kan. Bayi mati, mampus lah. Pecah kepala bayi, mampus lah, lantak lah. Macam tu lah. Tak ada rasa keihsanan. Dia tidak ada rasa peri kemanusiaan. Kepala bayi pecah ke apa ke. Cuba kita kan, anak kita kan. Sakit kan, sakit demam kan. Menangis ni kalau mak ni kan. Kan, mak bawa pergi hospital nak. Ini bukan sebab sakit demam ke apa. Dia pergi talanya, meriam dia, apa semua kata kebal dia kan. Kan dia tak tahu. Takkan Palestin tu semua askar. Dia takkan semua Hamas je. Kan semua Hamas je kan. Kalau tak ada anak-anak, baby, ibu yang mengandung, nenek, orang yang tua, atuk kan. Yang tua kan. Dia akan sedikit keihsanan. Ada rasa belas kasihan kan pada mereka ni kan. Tengok memang tak tahu nak cakap apa lagi kan. Bayi gendong adik dia sakit tak boleh nak jalan, mati. Kadang tak dapat makanan, tak dapat ni kan. Kesian sedih yang berlaku kan. Okey, pengertian budaya terus masa pun tak lama. Iliad 972, budaya ni adalah tata cara hidup. Budaya Cina. Ada tak Cina kehidupan di Cina? Adalah. Itu membezakan dia adalah orang Cina. Orang Melayu ada tak budaya? Adalah. Tu menunjuk orang ni. Kalau tak berada di sini, pergi orang Melayu lah. Orang India lah. Sini, orang Kadazan lah. Macam ni, orang Iban lah kan. Budaya. Budaya tu kita nampak apa? Knowledge, kepercayaan dia, seni dia kan. Lisan, bahasa, ada istiadat kan. Tengok orang kahwin India, Cina, Melayu sama ke? Tak sama, beza. Kan walaupun dia dah masuk Islam, pun buat Islam kan. Orang Cina Islam, orang Cina masuk Islam, ada punya perkahwinan dia macam mana kan. Ada sikit warna-warna merah, ada bakar-bakar mucun kan. Itu bukan khurafat, itu selagi mana yang tak bertentangan dengan agama Islam, tidak menolak kan. Dia nak pakai apa kaya kan, dia nak dua-dua pasangan India ni masuk Islam lah kan. Dia nak pakai sari. Yang lelaki pakai apa? Kurta apa semua kan. Pakailah sari. Tapi dia kena mengenakan untuk aurat lah. Dia kena pakai hidung. Nak alter lah. Dia pakai sari. Memang tak ada masalah. Sebab tu dia punya apa? Dia bukannya Islam ni, dia masuk Islam kan kena convert semua budaya dia masuk Islam. Kekal lah budaya tu, kekal lah bangsa tu. Dia masuk Islam saja. Bangsa dia adalah bangsa India. Sebab tu Islam ni dia tidak ada bangsa. Islam ni milik semua. Kan? Siapa kata Islam tu Melayu punya? Salah. Tak betul. Islam ni agama Islam dia tidak meletakkan bangsa. Kan? Sebab semua bangsa di sisi Allah SWT adalah mulia. Kan? Apa yang membezakannya? Adalah pada iman dan takwa. Keimanan, ketakwaan. Banyak amalan yang baik yang dikerjakan. Itu ketakwaan kepada Allah SWT. Itu je yang membezakan. Kan? Takkan ada sebab
Oh, dia muka dia cantik. Oh, dia handsome macam Fatah Amin. Oh, dia cantik macam Fazura. Dia lah masuk syurga kan? Tak ada lah. Dia cantik macam apa? Juhi Chawla. Macam Kajol. Handsome macam Shah Rukh Khan. Orang Cina, dia handsome macam Jackie Chan. Apa? Dia cantik macam Michelle apa? Tan Sri Datuk yang belah tahu dah dia apa kan? Michelle Yeoh. Kan tak ada. Kan? Okay, jadi yang ni apa? Budaya ni dia akan terbentuk dengan menurut Eliot 92 ni macam tadi kan moral, istiadat kan, dan dia mesti ada anggota-anggota masyarakat. Seorang je saya nak kata saya adalah membawa budaya XYZ. Ramai tak koloni ramai tak? Saya seorang je tak boleh. Dia mesti kata keanggotaan dia adalah koloni masyarakat dia kan. Okay, ada yang see and kan see, ada yang boleh lihat, ada yang tak boleh lihat. Yang boleh lihat contohnya ritual, simbol, pakaian lah. Apa wira dia siapa kan, siapa tak kenal dengan Tun Sambatan, siapa yang tak kenal dengan Mahatma Gandhi, siapa tak kenal dengan Tan Cheng Lock, siapa tak kenal dengan apa Tunku Abdul Rahman. Kan semua boleh, tokoh-tokoh boleh nampak kan, tapi apa yang tak boleh lihat? Nilai, adab, kesopanan, kesantunan. Tak boleh nak ni kan. Nilai tu susah nak tengok kan. Perbuatan boleh tengok, tapi dalam dia tu kejujuran boleh tengok kan. Itu yang dalam tu kan. Anggapan, tanggapan yang baik, tanggapan yang tak baik kan. Lagi ini saya tak share. Lupa ya Allah, sorry. Alert Cik Nol, sekejap je Cik Nol, slide tak share. Dah. Apalah, baru 2 slide kan. Tak boleh nak patah balik lah kan, tapi dengar lah sikit-sikit kan. Tapi slide ni saya dah bagi kan, tuan-tuan tengok balik kan. Yang boleh lihat, yang boleh tak, yang tak boleh lihat kan. Ni kan, nampak ni. Ni masyarakat India lah ni. Dah pisah kan ni. Naga semua kan. Orang Cina lah kan. Ni apa, salam, cium tangan kan. Orang tua lalu tundukkan sikit kan. Boleh nampak kan, insyaAllah boleh nampak amalan kan. Kalau apa, ada apa, Tai Pusem kan, Ponggel, Cap Gomeh kan, kan ada tu lah. Macam apa, kalau orang Melayu apa dia, apa tu, bukan orang Melayu, itu adalah apa, perayaan kan, perayaan Isra Mi'raj kan, memperingati Isra Mi'raj, Maulid Rasul. Kita bukanlah rayakan macam yang ada Fitri tu baju baru semua kan, kita memperingati sebagai untuk menambah ketakwaan kan? Apa ibrah, pengajaran di sebalik Isra Mi'raj, Maulid Rasul, Ma'al Hijrah kan, apa lagi, Nuzul Al-Quran kan. Okay, ritual kan, apa lagi wira ketua ni kan, Tok Guru Allah Abdul Quni Asif Mimpi Islam ke-42 paling berpengaruh di dunia kan. Tun Tan Cheng Lock kan, Mahatma Gandhi kan, TTC Turai Singgam kan, pada peringkat yang awal dulu kan. Siapa lagi kan, India, entahlah contohnya yang lupa. Melayu Tunku Abdul Rahman kan. Okay, jadi nilai pun saya dah beritahu tadi kan, nilai yang mesti dipegang dalam budaya, sebab nanti nak bawa dalam organisasi ni. Nilai-nilai ni yang kita akan gunakan yang baik oleh pelbagai budaya ni untuk kita terapkan, masukkan dalam apa, perkeliling, masukkan dalam undang-undang. Silap-silap, ni nilai orang Cina ni kena banyak masuk ni, nilai dia orang ni kan sangat membantu dalam untuk kita apa, long lasting yang kita punya syarikat, sebab mereka memang ada pegang nilai ni. Okay, nilai ni kita ambil pula, orang India strong pula kat sini, orang Melayu strong pula kat sini, strong lah, kukuh lah syarikat kita, organisasi kita kan, sebab dia dengan nilai tu dia akan pandu dengan tingkah laku. Tak nilai ni takkan nilai yang tak baik pula. Apa nilai orang Melayu? Nilai Melayu ni orang Izzat Ketum, Izzat Gam, dadah kan. Kan kita nak tekan tu nilai kan. Memang ada orang Melayu yang ada apa, mana-mana bangsa pun kan, ada yang ambil dadah, ada yang ambil ekstasi kan, ambil nilai ketum semua kan. Tapi takkan tu nak jadikan nilai. Nilai tak boleh dianggap benda yang buruk, benda yang jahat. Nilai ni semua yang diangkat, yang mulia, yang tinggi, untuk dijadikan contoh, untuk dijadikan sebagai panduan, untuk dijadikan sebagai ikutan kan. Untuk ni, keluarga Lim mempunyai 45 orang doktor dan 20 dan banyak adalah doktor bakar.
legasi doktor ni kan. Jadi kalau ni dia strongnya dekat bahagian medical. Orang Cina kena banyak dekat sini kan. Mulia kerja orang doktor ni. Memang nyawa tu Allah yang pegang kan, tapi kena usaha. Jadi mereka lah yang most doktor ni kan. Kredit lah doktor. Siapa yang sedang mara waring yang ada doktor kan. Besar je doktor ni kan. Kalau biar mati macam tu kan. Dia sakit kan. Dia terbuka peha dia, darah keluar kan. Darah keluar sejam matilah kan. Tapi doktor apa? Dia guna apa? Bio, dia buat antiseptik ke, dia cair. Darah tak keluar dah. Sakit lah lebih tu kan. Lama sembuh, ada power. Still boleh survive lagi hidup kan. Anggapan dasar kan. Tak kira lah macam mana apa, macam mana sekalipun kan. Anggapan kenalah menganggap benda-benda yang baik. Ada anggapan yang tersasar, ada anggapan yang tepat kan, secara sedar ataupun tak sedar kan. Jadi anggapan-anggapan yang tak sedar tu kena betulkan. Melayu sebenarnya tak begini. Orang India tak semestinya begini. Orang Cina memang ada nampak tu yang buat macam tu, tapi ini bukan dasar utama kami. Betulkan anggapan tu. Anggapan yang tak betul tu kan. Ini saya sebagai orang Cina tidak bersetuju dengan ini kan. Saya sebagai orang India kena ada yang begitulah kan, untuk membetulkan. Sebab apa? Kita nak harmoni, kita nak kenal kan, ada rukun sesama kita kan, hidup yang damai, rukun. Okey, Speak 2005 cerita tentang budaya organisasi kan. Jadi budaya organisasi ni kita nak terapkan budaya yang baik, budaya yang apa, yang boleh memberikan, menjanakan keuntungan yang banyak pada syarikat, yang memudahkan urus tadbir syarikat. Jadi kita kena membudayakan benda amat. Sebab tu nilai tadi disentuh, nak bawa masuk dalam organisasi. Kita nak organisasi yang ada budaya yang cacar merbah, tak ikut peraturan. Nak minta cuti, suka hati cuti je. Kan ada panduan pengisian permohonan cuti. Kan mana boleh cuti je, kena isi orang, kena isi dalam portal, kena minta 3 hari sebelum. Nampak? Kita nak budayakan yang itu. Betul tak? Dalam organisasi, kita nak budayakan yang begitu. Tapi macam mana nak sampaikan? Dengan melalui komunikasi. Jadi kita kena uruskan. Panggil kelompok 1, panggil kelompok 2, panggil kelompok 3. Terangkan satu persatu. Sebab apa kita nak buat macam ni? Itu kita melicinkan untuk kita merekodkan berapa orang yang ambil terlebih cuti, berapa orang yang tak apa. Susah juga orang yang dah terlebih cuti ni. Kan? Susah juga bagi orang yang tak cuti-cuti ni. Macam mana nak buat? Dia berhenti dengan cuti dia ada 200, 300 lagi. Kita kena fikirkan sesuatu sebab kerajinan dia. Dia tak cuti-cuti kan. Jadi kita gantikan dengan GCR. Ganti cuti rehat. Kan dia boleh kumpul sampai 150 hari. Kalau ada organisasi yang buat lah. Selalu kerajaan dia buat kot. Dan GCR tu. Okay. Simbol. Penting lah. Cuba polis ni. Nampak dia kena polis kan. Nampak kepala harimau ni kan. Cuba bubuh ni. Doraemon dekat situ. Cuba. Bukan saya nak menghina PDM lah. Saya nak bagi contoh. Kerana bubuh Nobita dekat sini. Apa yang? Bubuh Upin Ipin. Allah Muhammad ni kekalkan. Padi ni kekalkan. Ingat apa padi ke apa? Betul lah padi kan. Ada kerih, kan? Ada bilah kerih, ada pedang ni kan. Jangan bubuh harimau ni. Bubuh Upin dan Ipin. Alamak. Upin Ipin ni. Polis Upin Ipin lah jadinya. Kenapa harimau? Ketangkasan, cengkaman, pautan, gigitan. Kalau gigit mangsa ni, kalau polis ni kalau pegang penjenayah ni, cengkam, tak lepas, dibawa ke muka keadilan. Seperti sifat singa ni, seperti sifat harimau ni tadi. Jumpa harimau pada hutan. Alah comel-comel harimau. Nak buat macam tu, alah comel-comel. Nak hilang tangan. Berani buat. Gerun kita kepada harimau kan. Jangan kacau habitat dia. Jadi jangan kacau pihak polis untuk menegakkan undang-undang untuk membasmi kes-kes jenayah kan. Sama juga Universiti Utara Malaysia. Bubuh Pokemon, bubuh apa? Bubuh Ultraman. Tak ada orang masuk universiti. Tak ada. Okay, ritual, amalan, kan? Lazimkan. Kan? Sebab apa ritual ni selalunya ada benda yang kesopanan, kan? Benda-benda yang baik ditengahkan. Okay? Lanjut-lanjut. Wira ketua, sosial kan. Kita jadikan dia sebagai sebagai inilah apa? Kita katakan sebagai apa? Contoh. Mak Kilau, Rentap, kan? Datuk Bahman, siapa lagi? Tok Janggut, Dul Said, Hang Tua, Hang Jebat, 5 bersaudara, kan?
Yalah, yang India mesti ada siapa? Tun Sambatan, DTC Sulai Singgam, Mahatma Gandhi, kan? Wong Fei Hong, apa Fusayu, kan? Siapa lagi? Uh, Tun Tan Chen Loh, kan? Dan yang lain-lain lagi lah, kan? Yang dirasakan sebagai ketokohan. Dan nilai, dekat nilai sama juga tak nampak, kan? Jadi nilai yang baik diterapkan, dianggapan dasar, kan? Dari visi dan misi untuk pengaruh pemimpin dalam pembentukan budaya. Pemimpin kena strong, pemimpin kena kuat, pemimpin kena amanah, pemimpin kena jujur. Pemimpin kena tangkap dengan rasuah, pemimpin kena tangkap dengan pecah amanah. Pemimpin, leader kita kena buat nasihat apa kan. Pemimpin buat benda yang tak baik. Anak-anak tak jadi baik. 2 kali 5, 5 kali 2. Kan? Ini yang kita bimbangkan. Pengaruh pemimpin sangat kuat. Ketokohan, Kesultanan Sultan Muhammad Al-Fatih. 7 tahun, 6 tahun dah khatam Al-Quran. Boleh berbahasa 7 bahasa yang utama. Bukan bahasa-bahasa yang tak utama tu. Tak pernah tinggal solat Jumaat, tak pernah itu, tak pernah ini kan. Hebat. Ada hebatan Kesultanan Sultan Muhammad Al-Fatih, baginda berjaya membuka semula kota Konstantinopel, kerana buka balik yang dikenali sebagai Turki, kan dikuasai oleh Kristian pada waktu ketika itu, kan. Dan pengaruh kuat. Sebab apa? Orang nak namakan Fatih kan. Sebab apa? Fatih Kesultanan Al-Fatih ni juga, ni juga yang pernah baginda begitu akan ada nanti yang boleh buka satu kota tu lah. Beliau lah yang dimasukkan oleh baginda Rasulullah, Sultan Muhammad Al-Fatih. Bapak dia pun hebat juga. Ayahanda Sultan Al-Fatih pun hebat juga, kan. Mekanisme penyuburan primer, kan, suburkan, bajakan yang baik-baik, yang hebat-hebat kepada anak buah, kan. Jadi organisasi kita pun akan hebat. Bahasa sekunder lagi, pelbagai budaya dan komunikasi, kan. Boleh tengok aku, ekonomi, jarak kuasa dekat, jauh, high power distance, low power distance, ada kuasa yang tinggi, ada yang high limited dia lah, kan. Nak elakkan ketidakpastian. Okey, itu je lah apa. Ngam-ngam 99. Okey, takut ada satu dua soalan. Yang ni boleh lakut nanti saya dimensi kepelbagaian budaya ke hospital ni boleh lakut lah untuk P2 nanti kan saya masuk balik ke, kan. Okey, ada satu dua soalan? Tak ada, betul? Okey, okey lakut ya. Takat tak ada, Cik Nur. Okey, alhamdulillah, terima kasih Tuan Fadi respon. Jadi saya pun tak boleh lama dah dengan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk B1 ni saya ucapkan terima kasih bersama-sama dengan saya. Jadi saya rasa ni untuk saya landing lah kot, dah tepat pukul 12. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa pada P2. Kalau ada apa-apa saya lanjut, tak apalah, kontak dekat kita ber-WhatsApp je lah, kan. Untuk saya buat assist, kan, untuk saya buat sokongan, bantuan lah, atau apa-apa je, kan. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya berhenti dekat sini. Kita jumpa pada P2 November nanti. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.